Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan sidang penonton sekalian kerana bersama kami hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan berbicara tentang penipuan pakej umrah. Dan hari ini kita akan melihat secara keseluruhannya insyaAllah perjalanan bagaimana berlakunya penipuan pakej umrah yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia, cumanya jarang dibawa ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu penipuan pakej umrah ni berlaku, bahkan kos yang terlibat, maknanya jumlah keseluruhan penipuan yang berlaku ni mencecah jutaan ringgit. Tapi oleh kerana kurangnya cakna masyarakat terhadap penipuan pakej umrah yang berlaku, modus operandi yang dibuat oleh penipu-penipu ini, maka semakin hari sebenarnya banyak penipuan yang berlaku. Kita kesihan kepada mereka yang telah ditipu. Walau bagaimanapun tindakan mereka ini tidak dapat dihalang sepenuhnya, melainkan rakyat sendiri memainkan peranan, mengambil tahu bagaimanakah kaedah sebenar yang betul untuk menunaikan ibadah umrah tanpa ditipu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana haji merupakan satu ibadah khusus namun terikat dengan kuota, maka kerana itu ramai umat Islam memilih untuk melakukan ibadah umrah. Walau bagaimanapun, oleh kerana banyaknya permintaan umrah untuk menunaikan ibadah umrah, maka di situ ada peluang penipuan dilakukan. Apakah dia umrah? Umrah adalah ziarah ke Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa sepanjang tahun. Oleh itu, apa yang terkandung dalam umrah? Umrah bermula dengan seseorang itu berniat ihram, kemudian melakukan tawaf, kemudian melakukan sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Jadi kaedah melakukan umrah ni lebih mudah dan lebih pendek masanya berbanding dengan ibadah haji. Oleh kerana mudahnya melakukan ibadah ini dan tiada kuota yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi, maka umrah menjadi pilihan ramai orang, terutamanya rakyat Malaysia, untuk melakukan ibadah umrah. Walau bagaimanapun, oleh kerana banyaknya permintaan untuk menunaikan ibadah umrah, maka di situ ada ruang untuk mereka yang berniat jahat untuk melakukan penipuan. Jadi berbagai-bagai penipuan yang dibuat oleh mereka demi mencari keuntungan yang sedikit, tetapi menjual akhirat mereka, mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Apa yang terkandung dalam pakej umrah? Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, ada 10 perkara yang perlu kita lihat dalam setiap pakej umrah yang kita nak beli. Perkara ni sangat penting, terutamanya dengan harga pakej umrah yang bukan murah. Jadi kalau kita dapat lihat, ada tiket penerbangan, visa umrah, jenis penginapan, kemudahan pengangkutan, jarak dari hotel ke Masjidil Haram, kekerapan makan dan minum, lawatan atau ziarah sekiranya ada, wakil syarikat yang mengiringi perjalanan, perkhidmatan mutawif, perlindungan skim takaful umrah. Jadi 10 perkara ini perlu tuan-tuan puan-puan berikan perhatian ketika memilih untuk membeli pakej umrah. Tiket penerbangan perlulah perjalanan 2 hala, pergi dan balik. Sebab memang ada kes di mana tiket penerbangan disediakan pada awalnya hanya untuk pergi sahaja, dengan alasan tiket balik akan dibeli semasa jemaah telah berada di Tanah Suci. Jadi bila sampai di Tanah Suci, timbul masalah. Timbul masalah sebab apa? Sebab tiada wakil syarikat datang bersama-sama
Jadi ke mana hendak dirujuk? Masalah tiada tiket penerbangan pulang. Akhirnya berlakulah masalah jemaah terkandas. Bila terkandas, maka di situlah akan timbulnya penyesalan. Kerana hendak memudahkan dan meremehkan urusan, maka bila timbul masalah, tiada tempat untuk dirujuk, tiada pihak yang akan membantu. Perlu kita ketahui, kerajaan Arab Saudi tidak menguruskan jemaah umrah sama seperti mereka menguruskan jemaah haji. Sebab kerana itu, bila berlaku masalah, sekiranya tiada mutawif bersama-sama, mereka akan kehilangan arah tujuan. Pihak yang paling hampir untuk mereka rujuk adalah kedutaan Malaysia di Arab Saudi. Walau bagaimanapun, kalau mereka tiada bantuan pengangkutan, tiada bantuan penginapan, tiada bantuan untuk makan dan minum, siapa yang akan bantu mereka semua? Itulah masalah utama bila terkandas. Kemudiannya, kalau kita lihat di situ, diletakkan nombor 2 adalah visa umrah. Visa umrah ni, masalah utamanya adalah tempoh visa. Ada segelintir yang menyatakan mereka akan beri visa awal, iaitu selama 3 hari atau 4 hari. Sedangkan kalau mengikut pakej yang ditawarkan, tempohnya adalah selama 2 minggu ataupun 14 hari sekurang-kurangnya. Walau bagaimanapun, dalam tempoh sekarang, ketika mana seluruh dunia dilanda pandemik COVID, kerajaan Arab Saudi telah menetapkan tempoh umrah adalah selama 10 hari sahaja. Jadi perlu pastikan syarikat memberi maklumat yang betul. Syarikat juga menyediakan perkara seperti yang dijanjikan, terutamanya visa umrah. Masalah visa umrah adalah sekiranya kita menetap atau tinggal di sana lebih dari tempoh yang ditetapkan, kita akan diberikan atau dikenakan denda oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Baik, seterusnya kalau kita lihat dalam senarai pakej umrah ni adalah jenis penginapan. Jenis penginapan yang perlu kita perhatikan adalah, adakah penginapan itu hotel bertaraf 3 bintang ataupun 5 bintang, ataupun jenis bilik yang disediakan. Jenis penginapan yang perlu diberikan perhatian juga adalah berapa orang yang diletakkan dalam satu bilik. Sekiranya satu bilik meletakkan 3 atau 4 orang jemaah, maka mungkin boleh jadi harga pakej yang ditawarkan murah. Walau bagaimanapun, sekiranya satu bilik ditetapkan untuk 2 orang jemaah sahaja, maka boleh jadi harga biliknya akan jadi lebih mahal. Walau bagaimanapun, ketika semasa musim pandemik ini, boleh jadi kadar ataupun bilangan jemaah dalam satu-satu bilik dihadkan kepada bilangan tertentu. Dan demi menampung kurangnya bilangan jemaah dalam satu-satu bilik, maka pihak hotel biasanya akan meningkatkan kos kadar sewaan bilik untuk menampung kos operasi mereka sendiri. Oleh itu, tidak mustahil pakej umrah semasa musim pandemik COVID ini akan meningkat. Baik, seterusnya kita lihat pada yang keempat, iaitu kemudahan pengangkutan darat. Kemudahan pengangkutan darat ni seperti yang telah saya sentuh tadi, dia terkait sama ada akan membawa jemaah dari hotel ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ataupun dari Madinah ke Mekah dan Mekah ke Madinah. Selain itu, pengangkutan darat ni perlu sekiranya dalam pakej yang ditawarkan ada untuk membawa jemaah pergi melakukan ziarah atau lawatan, sama ada ke Pasar Kurma ataupun Ladang Unta dan berbagai-bagai lagi. Jadi itu perlu disemak dengan pihak pengelola pakej umrah, supaya apabila berada di Tanah Suci, tuan-tuan perempuan tidak perlu mengeluarkan kos yang lebih. Seterusnya adalah jarak dari hotel ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Semakin dekat hotel ataupun rumah tumpangan tempat jemaah menginap dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka kos sewaan
akan semakin meningkat. Tidak mustahil dalam tempoh sekarang ni, dengan permintaan yang tinggi untuk menunaikan ibadah umrah, kos ini akan lebih tinggi dari biasa. Kerana kita kena maklum bahawa hotel bukan merupakan salah satu tuntutan untuk melakukan ibadah umrah. Dia lebih kepada aspek pelancongan. Oleh itu mereka berfikir secara perniagaan untuk menentukan kadar kos sewaan bagi bilik-bilik ataupun rumah tumpangan mereka. Baik, seterusnya kita lihat pada kekerapan makan dan minum. Kekerapan makan dan minum ini ada pihak pengelola umrah menyediakan makan dan minum sendiri kerana mereka mungkin ada kenalan di sana. Oleh itu kos makan dan minum mungkin jadi murah, dan itu menjadi faktor kenapa pakej umrah itu murah. Ada juga pengelola pakej umrah yang menetapkan makan dan minum jemaah mereka di kafeteria tertentu. Dengan sebab itu mereka menyediakan pakej umrah dengan harga yang sedikit mahal, kerana mereka perlu menampung kos makan dan minum di tempat-tempat tersebut. Ada juga yang tidak menyediakan makan dan minum seperti yang saya maklumkan di awal tadi. Kerana pakej umrah mereka murah dan tempoh masa umrah pakej mereka lebih lama, justru mereka tidak menyediakan makan dan minum, dan jemaah umrah terpaksa menyediakan sendiri kos atau menanggung sendiri kos makan dan minum sepanjang berada di Tanah Suci. Baik, seterusnya adalah lawatan atau ziarah. Dalam masa pandemik sekarang, kebanyakan tempat ditutup daripada melakukan lawatan dan ziarah untuk membendung penyebaran COVID-19. Walau bagaimanapun, sekiranya ada ataupun ketika sampai satu masa nanti pandemik telah dapat dibendung dan pakej umrah mula menyediakan pilihan lawatan dan ziarah, para bakal jemaah umrah perlu memastikan ketika mereka berada di sana, lawatan tersebut benar-benar diadakan. Pernah ada aduan di mana mereka hanya melalui bahagian pintu masuk tempat lawatan yang dinyatakan, namun jemaah umrah tidak turun pun pergi ke tempat tersebut dan melakukan ziarah. Maknanya mereka tidak masuk ke dalam tempat tersebut, pergi melihat. Misalan contoh, mereka pergi ke pusat percetakan Al-Quran. Jadi ketika lalu di hadapan pusat tersebut, bas terus menerus dipandu, tidak diberhentikan. Kadang-kadang ada juga yang menjadikan lawatan dan ziarah itu cuma sebagai satu sandiwara sahaja demi untuk mendapat keuntungan lebih. Justru kalau kita lihat poin berikutnya, wakil syarikat yang mengiringi sepanjang perjalanan perlu ada bersama-sama supaya sekiranya bas tidak berhenti disebabkan oleh pemandu sendiri tidak mahu berhenti, wakil syarikat akan bertindak. Mereka akan memberi peringatan supaya berhenti kepada pemandu bas, membawa tuan-tuan pergi ke tempat lawatan yang sepatutnya yang telah dijanjikan oleh syarikat umrah, yang termasuk dalam pakej yang telah tuan-tuan ataupun puan bakal jemaah umrah beli. Seterusnya adalah perkhidmatan mutawif. Mutawif bagi mereka yang tidak pernah menunaikan ibadah umrah adalah sangat perlu, kerana umrah bukan ibadah yang biasa kita lakukan seperti mana solat ataupun puasa. Bahkan mungkin hanya sekali saja seumur hidup dapat kita tunaikan ibadah umrah. Justru mutawif sangat perlu. Mutawif perlu kerana sekiranya berlaku apa-apa kemuskilan, apa-apa pelanggaran dalam syarat-syarat seseorang itu menunaikan ibadah umrah, maka perkara tersebut dapat ditunaikan ataupun dijelaskan ataupun diqada ataupun dibuat semula semasa masih lagi berada di Tanah Suci. Misalnya dalam bilangan tawaf. Tawaf perlu dibuat dalam bilangan 7 pusingan yang genap. Namun mungkin kerana tersilap kira, tawaf mungkin hanya dibuat sebanyak 6 kali saja. Tapi bila seseorang jemaah umrah telah pulang ke tanah air,
bagaimana hendak dia lengkapkan satu bilangan tawaf lagi yang masih belum sempurna. Kerana itu mutawif sangat perlu untuk membimbing jemaah umrah dalam menunaikan ibadah umrah tersebut. Baik, seterusnya adalah perlindungan skim takaful umrah. Skim takaful umrah ini perlu supaya sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, kehilangan barang, kematian, maka dari sinilah akan datangnya bantuan kewangan untuk menampung kos untuk menggantikan barang yang hilang ataupun urusan membawa pulang jenazah ke tanah air. Walau bagaimanapun, perlu ingat, dalam keadaan sekarang pandemik COVID-19, Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan bahawa semua jemaah umrah perlu untuk mengambil vaksin. Dan perlu juga bakal jemaah umrah ingat bahawa kos vaksin tidak termasuk dalam pakej umrah yang disediakan. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada kronologi. Sedikit kronologi sebelum penerbangan supaya bakal jemaah umrah tuan-tuan perempuan dapat gambaran bagaimana perjalanan sebelum seseorang itu sampai ke tanah suci Mekah. Baik, kalau kita lihat pada slide, jemaah pertama sekali adalah jemaah memilih pakej umrah yang ditawarkan. Ketika inilah 10 perkara yang kita kongsikan tadi tu perlu diberi perhatian dengan betul, supaya nanti apabila sudah ditandatangani kontrak, sebarang perkara yang tersembunyi tidak ada berlaku. Dalam kontrak itulah perlu dijelaskan apa yang akan diperolehi, apa yang tiada, jenis hotelnya, supaya nanti tidak timbul masalah, tidak ada salah menyalah, tuding-menuding antara satu dengan yang lain. Ketika ini juga jemaah perlu pekalah sebarang perubahan dalam kontrak. Ketika menandatangan kontrak perlu diteliti. Baik, kalau kita lihat seterusnya adalah bayaran deposit bagi pakej yang dipilih dijelaskan. Bayaran deposit perlu supaya apa? Supaya pihak pengelola pakej umrah dapat menjalankan tindakan-tindakan awal mereka. Sebab seperti apa? Seperti tempahan tiket, kemudian nak dapatkan pengesahan daripada agensi penerbangan IATA untuk passenger number record, PNR, dan juga tempat duduk tuan-tuan bakal jemaah, tuan-tuan puan-puan dalam sebagai bakal jemaah umrah dalam penerbangan. Kemudian tiket dapat dikeluarkan untuk tarikh penerbangan yang dipilih, sebab kalau tanpa tiket permohonan visa pula tidak dapat diproses. Seterusnya adalah melengkapkan dan menghantar maklumat permohonan visa di dalam sistem. Seterusnya kita lihat perlunya mereka ni memaklumkan pada muassasah. Muassasah ni adalah wakil agensi pelancongan, agensi wakil kepada pengelola umrah di Arab Saudi, untuk membuat bayaran kepada Kementerian Haji. Kemudian pasport tuan-tuan perempuan bakal jemaah diserahkan kepada Kedutaan Arab Saudi untuk mendapat kelulusan visa. Seterusnya adalah pengisian borang entry card, dan kemudian borang dan pasport tadi diserahkan semula kepada jemaah. Walau bagaimanapun, ada syarikat yang memilih untuk menyimpan boarding pass dan jemaah sehinggalah kepada sampai pada hari penerbangan, untuk mengelakkan nanti tuan-tuan tersalah letak, tersalah simpan, tak jumpa cari. Untuk mengelakkan masalah-masalah tersebut, mereka menyimpan sendiri. Walau bagaimanapun benda perkara ni tergantung kepada budi bicara tuan-tuan perempuan bakal jemaah umrah. Seterusnya akan diserahkan tag bag kepada jemaah. Hari ini kalau kita tengok syarikat umrah, mereka menyediakan beg untuk jemaah mereka sendiri. Bukan apa, untuk memudahkan pengecaman ketika berkumpul, ketika nanti di Arab Saudi, supaya nanti tidak ada jemaah yang hilang. Jadi tag-tag ni nanti akan membantu tuan-tuan untuk mengenali siapa lagi jemaah yang berada dalam kumpulan tuan-tuan yang bersama-sama dengan syarikat pengelola umrah tersebut ketika melakukan ibadah umrah. Sekiranya nanti akan timbul masalah, inilah dia mereka yang bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk
Mungkin tuan-tuan akan bertemu dengan mereka yang mungkin telah 2 kali atau 3 kali menunaikan ibadah umrah sebelum ini. Jadi lebih mudah urusan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya kalau kita lihat adalah taklimat penerbangan kepada jemaah. Ini adalah kerana untuk memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan nanti. Dan kalau kita kena maklum, bagi mereka yang mungkin kali pertama akan pergi menunaikan ibadah umrah, penerbangan biasanya tidak akan menunggu jemaah umrah. Sekiranya waktu yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan untuk berlepas dan jemaah tiba lambat di lapangan terbang dan jemaah tersebut terlepas penerbangan tersebut, maka tiada penerbangan gantian disediakan. Jadi bila segala persiapan ini telah dibuat dan jemaah maklum, maka jemaah boleh bersedia lebih awal. Seterusnya adalah jemaah berangkat menunaikan umrah dengan diiringi wakil agensi. Dalam masa sekarang, untuk mengurangkan kos, biasanya syarikat pengelola umrah akan melantik mutawif juga sebagai wakil agensi, sekaligus sebagai wakil agensi, yang mana mereka akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam penerbangan, membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk berihram bila hendak berihram, kemudian menguruskan pengangkutan tuan-tuan puan-puan di sana sehinggalah tuan-tuan selesai check in ke dalam bilik penginapan masing-masing. Sebab itu sangat penting wakil syarikat, sama ada dia adalah juga merupakan mutawif ataupun bukan mutawif, berada bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan jemaah umrah sepanjang di tanah suci nanti. Baik, seterusnya kita akan tengok pada modus operandi. Inilah dia perkara-perkara yang biasanya menyebabkan seseorang jemaah mudah ditipu. Apakah dia ciri-ciri pakej palsu? Kalau kita tengok, pertama sekali adalah perkara yang berkaitan dengan murah. Biasanya harga yang ditawarkan adalah terlalu murah sehingga tak masuk akal. Sebab apa? Sebab kita kena ada imbangan. Sebab tu tadi kita mula dengan kandungan pakej umrah. Satu-satu pakej umrah boleh jadi murah, walau bagaimanapun murahnya pakej tersebut perlulah masuk akal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu buat sedikit kajian, beza bandingkan harga antara satu syarikat dengan syarikat yang lain supaya dapat buat anggaran. Adakah murah itu boleh diterima? Adakah murah itu boleh membawa tuan-tuan dan puan-puan sampai ke tanah suci sehingga selesai menunaikan ibadah umrah dan balik semula ke tanah air dengan selamat? Berbagai faktor, 10 faktor tadi perlu tuan-tuan ambil kira, tuan-tuan dan puan-puan ambil kira supaya kalau terlalu mahal pun maknanya tidaklah tuan-tuan dan puan-puan bakal jemaah ni berada dalam kerugian lah. Maksudnya kalau misalan harganya mencecah 10,000, adakah berbaloi pakej tersebut dengan 10,000? Mungkin pakej itu boleh jadi 8,000 saja. Apapun, tepuk dada, tanya poket sendirilah. Baik, seterusnya kita lihat pada MLM, multi level marketing. Ada sebahagian penipu ini, mereka membuat tawaran secara multi level marketing. Contohnya dia akan pergi ke satu kampung ataupun satu kawasan perumahan. Dia akan berjumpa dengan imam ataupun ketua penduduk kawasan tersebut dan menyatakan dia hendak buat tawaran pakej murah. Tawaran pakej murah secara MLM. Senang je, dia kata tuan cuma perlu cari 20 orang bawah tuan, dan dapat yang hendak pergi umrah dengan bayaran contohnya RM1,000 setiap orang. Jadi bila ketua penduduk tadi ataupun imam tadi ataupun sesiapa yang didekati tadi dapat 20 orang, cuba kita fikir 20 orang kali dengan RM1,000, sudah tentu dalam tangan mereka ini ada RM20,000. Jadi RM20,000 sudah pasti dia dapat menampung kos umrah untuk satu orang. Apa yang dijanjikan?
Dia kata okey, tuan dah dapat 20 orang, jadi saya bermurah hati nak bawa tuan pergi sendiri menunaikan ibadah umrah bersama-sama dengan kami. Cuma jemaah yang lain ni kita kena tunggu masa. Dan mereka juga kalau boleh dapatkan individu lain yang tak pergi umrah bersama-sama mereka. Boleh jadi nanti mereka dapat 20 orang, mereka pun akan dapat pergi umrah secara percuma juga lepas tu. Jadi pergilah yang mencari yang ketua penduduk tadi ataupun imam tadi ataupun Bilal tadi ataupun Siap tadi, siapa tadi, pergi menunaikan umrah kali pertama. Dan bila dia balik, dia akan bawa berita yang baik. Dia kata bagus syarikat ni, dia telah bawa saya pergi umrah, semua yang dijanjikan diberikan. Jadi apa akan berlaku? Bila cerita macam tersebar, maka kepercayaan akan terbina. Bila kepercayaan akan terbina, lebih ramai lagi orang akan pergi ataupun sanggup bayar dengan harga RM1,000 untuk menunaikan umrah. Walau bagaimanapun, bila kos tadi telah mula, bila duit tadi telah mula dikumpulkan, mungkin batch pertama 20 orang lepas pergi sebab dia dah, ni orang yang pertama yang dah mengumpulkan 20 orang. Kemudian apa jadi lepas tu? Bila yang menipu tadi telah mula tidak ada duit untuk bawa yang lain, maka dia akan melarikan diri. Ketika itulah baru kita tahu rupanya mereka ni telah ditipu secara multi level marketing. Disuruh orang mencari orang bawahan, cari orang lagi. Rupanya kos mereka pergi umrah tu sendiri adalah hasil daripada orang lain, bukan seperti yang digembar-gemburkan, seperti yang dijanjikan oleh penipu tadi. Baik, seterusnya kita lihat pada tajaan. Ni tajaan dan MLM ni sebenarnya dia berkaitan lah. Walau bagaimanapun, tajaan ini dia boleh jadi juga mereka menjualkan nama-nama orang-orang besar. Contohnya Datuk Seri, Tan Sri, Datin, Profesor dan berbagai-bagai lagi. Biasanya mereka ni akan kata macam ni. Dia akan kata, makcik nak tak pergi umrah? Dah tentulah nak, kan? Jadi dia kata macam ni, makcik, kami ni sebenarnya wakil daripada Datuk Haji sekian-sekian. Datuk ni sebenarnya dia dah pencen. Jadi dia kata dia nak buat amal jariah. Dia nak cari 10 orang yang nak pergi umrah dengan dia. Dia tampung 10 orang je, dia kata. Dia nak 10 orang je. Jadi kami ni adalah dah 7 orang ataupun 3 orang yang kami dah dapat nama. Jadi makcik ni orang yang kami pilih seterusnya lah. Jadi kita pun akan mula tanya, berapa kos dia? Kita tanya. Jadi mereka akan jawab, tak mahal. Sebab Datuk tadi nak tampung, mungkin makcik bayar kos visa je. Kos visa berapa? RM300. Kalau RM300 adalah saya duit. Jadi kita pun percaya, kita bagi RM300. Ataupun dia kata kosnya RM1,000. Jadi RM1,000 tadi diserahlah pada wakil tadi yang mengaku sebagai wakil. Jadi kita pun tunggu. Lepas pada tu rupa-rupanya sampai ke sudah tak ada. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat orang macam ni, biasanya dengan RM1,000, kalau 10 orang dia dapat RM1,000, apa yang dia boleh buat? 10 orang kali RM1,000 dalam tangan dah ada RM10,000. Jadi dah ada RM10,000, apa yang dia buat? Dia boleh beli kereta second hand yang baru, dia boleh beli nombor telefon yang baru, dan dengan baki yang mungkin RM4,000, RM3,000, dia boleh pindah pada negeri yang lain untuk mencari mangsa yang lain pula. Sebab tu bahaya. Dan memang kebanyakan kes adalah dengan tajaan. Kes-kes penipuan yang berlaku adalah dengan tajaan. Kadang-kadang kalau misalan kos termurah kita andaikan adalah sebanyak RM7,000 pada hari ini, disebabkan telah berlaku kenaikan apa semua, RM7,000. Mungkin dia akan minta hanya RM3,500 saja. Baki lagi 50% akan ditanggung oleh individu yang dinyatakan. Jadi kita dengan keadaan COVID sekarang, dengan keadaan perbelanjaan, simpanan yang mungkin sedikit susut, kalau RM3,500 dapat pergi buat umrah, siapa yang tak nak? Dan tambahan pula, dalam keadaan sekarang ni, hendak doa yang sungguh-sungguh mengharap pada Allah SWT, nak pergi doa di depan Kaabah. Mungkin tanpa berfikir panjang, kita pun terima, kita bayar RM3,500. Jadi RM3,500, minta maaf. Jadi di situ
sedar tak sedar, kalau dia dapat 10 orang, dia dah ada RM35,000, dia boleh buat penipuan di tempat lain pula. Dan kes-kes yang sebelum ni dia berpindah randah, dia berpindah dari Pahang pergi ke Perak, kemudian pergi ke Perlis, kemudian Perlis dia pergi ke Johor, dan begitulah berlakunya penipuan dalam penjualan pakej umrah ini. Baik, seterusnya adalah pengaruh. Mereka ni sama juga seperti yang tadi, namun mereka menggunakan individu tertentu, menjual nama-nama individu tertentu. Kadang-kadang bukan apa, cuma dia pernah pergi sekali dengan orang tu. Kebetulan masa dia pergi umrah, contohnya artis A ni ada bersama-sama dengan dia. Jadi dia pun ada selfie, ada ambil gambar semua dengan artis ni. Jadi kemudian dia balik dari situ, dia dah dapat sikit maklumat, dia pun sebar. Dia kata pergi umrah dengan saya. Sebab apa? Sebab datuk ni ataupun artis ni ataupun orang-orang ni, kenamaan ni dah pergi umrah pun dengan saya. Buktinya apa? Buktinya gambar dia tadi. Dia selfie, ambil gambar sama-sama. Jadi orang bila percaya, maka dia akan terus pergi bersama-sama. Sebab sebelum ni pun pernah berlaku, seseorang, satu orang ustaz yang popular namanya, dia namanya dijual. Dia kata pergi dengan saya, syarikat tu dimaklumkan, pergi dengan kami, nanti kami akan sediakan satu slot khas tuan-tuan dengan ustaz tersebut dalam bahasa panjang perjalanan. Jadi bila satu orang ustaz sahaja pergi, dan kita kena faham syarikat pengelola umrah ataupun mereka yang tamak ini, yang membuat penipuan ni, kadang-kadang akan buka kuota lebih daripada yang dijanjikan. Sebab apa? Sebab bilangan jemaah banyak. Kita bayangkan kalau satu pakej umrah boleh mendapat keuntungan lebih kurang, sekurang-kurangnya secara kasarnya RM500. Kalau asalnya dibuka kuota kepada 20 orang, tapi disebabkan mereka jual nama orang tadi ni ataupun selebriti tadi ni ataupun ustaz tadi ni, maka tiba-tiba ramai permintaan, banyak permintaan, dan mereka boleh dapat sehingga 50 orang untuk perjalanan pada kali tu. Jadi syarikat mana yang tak nak buat keuntungan, ataupun mana penipu yang tak nak ambil kesempatan. Jadi di sinilah masalah dia timbul. Bila nanti sampai di sana, jemaah akan terbahagi kepada dua kumpulan, sebab basnya lain-lain. Bila sampai di sana nanti akan timbul aduan lah. Kami dijanjikan ustaz ni akan naik dengan kami sepanjang perjalanan. Jadi bila ada dua bas, ustaznya ada seorang saja, macam mana ustaz tu nak diberi dua, kan? Nanti dia akan jadi sampai di satu point, ustaz ni akan turun, pergilah ke bas yang nombor 2 pula. Sampai di satu tempat lagi, ustaz ni akan turun, pergi semula ke bas pertama. Akhirnya timbul rasa tidak puas hati. Dan yang pernah berlaku aduan, mereka tidak puas hati kerana itu bukanlah pakej yang dijanjikan. Kita kena faham, sebahagian mereka ini hanya berfikir hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Bila ada permintaan yang tinggi untuk pakej tersebut, mereka boleh juga main harga, tinggikan sedikit harga dengan alasan permintaan tinggi, maka dia akan jadi siapa sanggup bayar dan siapa cepat, dia akan dapat pakej tersebut. Sebab ini adalah salah satu bentuk penipuan yang berlaku. Baik, seterusnya adalah percaya. Terlalu percaya. Ini biasanya berlaku dalam kalangan kawan-kawan, dalam kalangan, mungkin boleh jadi kalau paling teruk sampai tahap ahli keluarga sendiri. Kami pernah menerima aduan satu orang individu dari Shah Alam. Ayahnya hendak pergi menunaikan umrah, ayah mertuanya hendak pergi menunaikan umrah, maka ayah dia serah duit sebanyak RM36,000 kepada sahabatnya, kerana percaya pada sahabat dia ni akan menguruskan dia menunaikan ibadah umrah, membantu dia menguruskan ibadah umrah. Jadi selepas daripada tempoh yang dijanjikan tu, barulah ayah mertua dia ni buka cerita. Sebabnya apa? Sebabnya RM36,000 tadi dibayar untuk bawa dia, isterinya, juga menantunya ini dan anaknya untuk pergi menunaikan umrah 4 orang. Jadi bila ditanya, sahabat tadi ni akhirnya pun menghilangkan diri lah. Bila menghilangkan diri, maka hanguslah RM36,000 tadi. Dan kita kena maklum, bila tiada dokumentasi, tak ada hitam putih, tiada tindakan yang boleh diambil
Kalau sekadar cuma aduan, apa ni, kita pergi ke balai polis buat laporan saja tidak mencukupi.